Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Alhamdulillah. Sebelum saya ingin memulakan ceramah kursus ilmu saya pada hari ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Persatuan Institut Latihan Pelancongan Malaysia ataupun Association of Tourism Training Institute of Malaysia kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk sebagai penceramah jemputan untuk program Continuing Tourism Related Education CTRE atas talian anjuran Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, MOTEC. Okey, so alhamdulillah pada hari ini saya diberi mandat, diberi tugasan untuk berkongsi dengan tuan-tuan yang mengikuti program CTRE ini berkenaan dengan nilai estetika herba. Okey, tapi sebelum tu saya ingin mengenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Adi Salim bin Samsudin, dia pegawai pertanian ataupun landscape architect di Jabatan Pertanian Malaysia, bertugas di bahagian pembangunan industri tanaman Jabatan Pertanian, dan pejabat saya di Kompleks Pertanian Serdang. Okey, Kompleks Pertanian Serdang. Kompleks Pertanian Serdang lah. Okey. So saya telah berkhidmat dengan Jabatan Pertanian lebih kurang pada hampir 13 tahun. Okey. So bermula pada 2007 dan sebelum itu saya bekerja sebagai pernah bekerja di syarikat swasta, okey, sebagai landscape manager selama 10 tahun. Jadi ilmu yang saya ada lebih 25 tahun bersama Jabatan Pertanian dan juga pihak swasta. Saya ingin cuba kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan yang menghadiri program CTRE ini untuk topik nilai estetika herba, okey, supaya tuan-tuan dapat sebagai pemandu pelancong, tuan-tuan dapat menggunakan ilmu ini supaya dapat menarik minat pemandu-pemandu pelancong yang berada dekat negara kita ni lah, yang datang kat Malaysia, supaya kita dapat tunjukkan keunikan Malaysia ni bukan setakat pada bangunan, bukan setakat pada pantai, tapi keunikan Malaysia ni terletak juga pada keindahan alam, flora dan fauna yang terdapat di sekitar negara kita. Okey. Dan saya akan mulakan ilmu saya ini berkenaan dengan nilai estetika herba. Okey. Nilai estetika herba kat sini, kalau kita tengok slide kedua tu, ada membawa maksud estetika. Okey. Estetika membawa maksud apa? Estetika membawa maksud cantik, unik, dan untuk tertakluk kepada sesuatu etnik tersebut. Okey, dan dia merangkumi rasa, okey, dan kefungsian dan juga emosi. Itu estetika. Okey, estetik, bahasa putih estetik lah. Okey, dia tak semestinya cantik di mata, tapi dia juga unik, cantik di hati. Okey, kadang-kadang satu pokok bentuk tu dia tak cantik, tapi orang ada elemen estetik. Sebab apa? Dia bukan sekadar ada elemen cantik, tapi dia ada fungsi dia. Unik fungsi dia dan tertakluk pada etnik tersendiri lah. Okey. Kalau kita tengok dekat negara luar tu, dia ada etnik pemakaian mereka tu sangat cantik dan sangat unik. Okey. So herba pula, herba maksud tumbuh-tumbuhan yang punya nilai tinggi dari segi perubatan, khasiat makan dan bau dia. Okey. Pokok tu boleh dimakan dan dia ada khasiat yang tinggi. Okey. So dia sangat meluas digunakan dalam masakan, perubatan dan juga kecantikan. Okey, herba juga tidak pada pelbagai kategori. Pertama, pokok teduhan, pokok renik, pokok menjala, pokok rumpai, tanaman akuatik dan herba juga boleh digunakan sebagai untuk kegunaan luaran dan dalaman. Okey, nanti saya akan sharekan. Herba, kalau tengok pokok teduhan yang gambar kat sini ni, dia merupakan pokok kayu, pokok tunjuk langit. Pokok tunjuk langit ataupun bahasa putih dia, bahasa Melayu lah. Nanti yang bercerita dengan bahasa putih dia adalah pokok mahagani. Pokok mahagani. Pokok tunjuk langit ni, tuan-tuan dan perempuan, pada pelancong yang saya hormati sekian ni, pokok tunjuk langit ni banyak di pinggir-pinggir jalan dekat Malaysia. Okey, banyak di pinggir jalan dekat Malaysia, dekat tepi highway, dekat tepi taman, pokok ni besar. Selain daripada berfungsi di tanah untuk sebagai teduhan dan membantu memelihara sekitar, pokok ni juga ada menghasilkan buah. Buah dia merupakan buah tunjuk langit. Buah tunjuk langit ni memang sangat digemari untuk unsur-unsur perubatan yang berasaskan herba, terutamanya untuk merawat penyakit kencing manis, darah tinggi sebab buah dia pahit. Okey,
Tengok, selain daripada pokok yang digunakan untuk memberi perlindungan teduhan pada pinggir jalan, ia juga boleh membantu dalam menghasilkan produk-produk herba. Ini dipanggil aesthetic and functionality. Okey, pokok seterusnya, pokok renit. Siapa tak kenal pokok musa kucing? Bunga dia cantik, ada 2 color, purple dengan putih. Okey, cantik, unik warna bunga dia. Pokok mas cotek, Ficus detoida, pokok tembaga suasa, pokok menjala, pokok seperti pokok kesidang, pokok tenatia, okey, pokok telang dan juga pokok akuatik. Okey. Ini antara jenis-jenis tanaman yang boleh yang digunakan untuk sebagai elemen kecantikan ataupun elemen estetik sebagai landscape. Okey, tapi dia juga boleh ada functionality, gunakan untuk sebagai elemen-elemen perubatan dan herba. Right. Okey. Kebiasaannya herba ni digunakan untuk 3 benda saja dekat Malaysia ni. Okey. Iaitu sebagai elemen untuk ubat-ubatan, sebagai tradisional, elemen sebagai ulang-ulaman dan juga sebagai rempah ratus. Ini saja elemen yang digunakan untuk herba kat Malaysia ni. Hakikatnya bukan 3, tuan-tuan dan puan-puan, hakikatnya banyak potensi yang boleh digunakan herba. Dia boleh dihasilkan daripada pokok herba yang terdapat dekat Malaysia ni. Pertama, perindustrian, kosmetik, kesihatan, makanan, minuman, keratan bunga segar, pembelajaran, sebagai perundingan, perniagaan, pelancongan, terapi, perubatan, sebagai landscape tema dan juga sebagai kecantikan. Ini yang kita kena terangkan kepada pelancong-pelancong datang kat Malaysia bahawa potensi herba yang dekat Malaysia ni bukan setakat untuk ulang-ulaman, untuk perubatan, untuk makan minum, tapi sebagai untuk ni yang hakikatnya. Alright. Okay, ini dipanggil aesthetic and functionality. Okay, so cakap, ladies and gentlemen, so Malaysia got so many unique plant so that we can use as a aesthetic and functionality. You can explain dengan pelancong macam itu. Okay, so sebagai kita tengok sebagai perindustrian, okay, sebagai perindustrian sebagai pewarna semula jadi, kawalan sangga prasarana perosak yang berbisa. Okey, pewarna semula jadi contohnya bunga telang untuk menghasilkan pewarna semula jadi untuk masakan, untuk buat kek, dia mesti warna biru. Contoh, kecantikan untuk kegunaan dalaman, luaran, mental dan fizikal sebagai landscape tema. Biasanya taman-taman herba ni dipanggil tema landscape edible landscape. Edible. Okay, you all tuan-tuan dan puan-puan jangan menggunakan bahasa pokok ni yang boleh dimakan dipanggil eatable. Jangan. Dia ada eatable kan tak faham maksud orang putih pelancong Malaysia, pelancong luar negara dia kan. Dia sebut dengan perkataan edible. Edible ni tanaman yang boleh dimakan sama ada terus ataupun tak terus. Okay, so tanaman yang gunakan landscape yang digunakan berkonsepkan tanaman yang menggunakan tanaman yang boleh dimakan dia panggil edible landscape. Okay, right. So next is perubatan modern sebagai bius. Pokok ekor ular adalah satu ekor akarnya digunakan untuk menghasilkan obat bius. Macam percaya tak? Unik tak? Bius daripada pokok herba. So terapi rawatan sebagai terapi aromaterapi sebagai ketenangan untuk kesegaran, pokok-pokok yang wangi, daun pandan, serai makan, pokok kari pun juga, pokok rosemary juga menghasilkan aromaterapi. So sebagai pelancongan, okay, potensi sebagai boleh benjana pendapatan sebagai pelancongan, agro pelancongan, eko pelancongan dan kerana keunikan fungsi tanaman herba tersebut. Okey, harap semua memahami dan bertambah semangatlah untuk menjadi seorang pelancong yang baik untuk menggunakan kehebatan herba dekat Malaysia ni. Okey, saya percaya sebab apa? Saya pernah tengok sekumpulan pelancong-pelancong luar negara datang ke Malaysia hanya untuk menikmati keunikan tanaman-tanaman yang ada dekat Malaysia ni. Bila mereka saya jumpa dekat Taman Botani Putrajaya, Taman Botani Tasik Perdana, mereka juga dah tengok keindahan tanaman-tanaman yang disediakan, yang dipamerkan. Okey. So sebagai perniagaan untuk agro pancongan, rumah urut, perubatan alternatif dan spa. Okey, next. Aesthetic and functionality juga sebagai kosmetik, untuk kesihatan, untuk makanan, perubatan. You all tahu kosmetik negara kita menjana pendapatan lebih ratusan juta daripada hasil daripada kosmetik. Kebanyakannya kosmetik ni menggunakan tanaman-tanaman yang semula jadi. Okey, tanaman-tanaman herba yang semula jadi daripada kunyit, daripada halia, daripada sirih, daripada kaduk, daripada limau purut, daripada limau nipis untuk menghasilkan produk kosmetik untuk kecantikan.
untuk kecergasan, untuk bagi kulit muka flawless. Okey, semuanya elemen menggunakan tanaman-tanaman herba. Tak ada sebab apa sekarang ni mereka pengusaha-pengusaha kosmetik sedang berusaha untuk mengeluarkan produk-produk kosmetik yang kurang penggunaan kimia. Kalau tengok sekarang ni banyak pengusaha-pengusaha kosmetik memperkenalkan produk mereka mengatakan menggunakan pokok-pokok herba semua jadi. Okey, untuk kesihatan juga, untuk perubatan penyakit kronik, demam, selsema. Dan sekarang ni kita tahu musim COVID-19, PKP, ada syarikat mengeluarkan hand sanitizer daripada 5 purut. Okey, 5 purut. Dia tulis tu produk hand sanitizer daripada pokok 5 purut. Nampak tak penggunaan herba tu sangat meluas, bukan 5 purut, bukan sekadar buat tom yum saja, tapi untuk ni. Okey, so sebagai makanan, minuman tongkat ali, jus jamu kesihatan, jus segar, jus pegaga, jus peria katak, jus misai kucing, jus stevia, so banyak digunakan. Dan juga makanan dan juga rempah ratus. Okey, untuk edible, keratang bunga segar, edible ikebana, okey, menggunakan daun kantan, daun pandan sebagai elemen hiasan ikebana. Dan untuk pembelajaran, untuk peringkat jasi muda, okey, sebagai perundingan. Ini salah satu tugas saya sebagai konsultan juga kepada mereka-mereka yang ingin membina taman herba. Kita bagi penerangan, kita bagi penghayatan. Kalau Kementerian Pelancongan Malaysia nak buat taman herba pun tak ada masalah, boleh hubungi saya. Okey. Ini contoh edible landscape ataupun landscape yang berdasarkan tanaman herba, tanaman boleh makan dan juga digabung dengan tanaman-tanaman sayuran, kobis, kesum, pegaga, pandan, gaduk, dihasilkan dalam satu penataan komposisi yang menarik dinamakan edible landscape. Okey, edible landscape. Okey, jangan tulis landscape lain, tulis edible landscape. Right? Kalau kita tengok dekat sini kan, pelbagai produk yang boleh dihasilkan daripada pokok herba. Alright, yang dihasilkan daripada pokok herba yang boleh menjana pendapatan. Pelancong datang kat Malaysia pun boleh apply, boleh guna, boleh menikmati produk-produk herba yang diusahakan oleh usahawan di Malaysia ini untuk menjana pendapatan ekonomi negara melalui segmen pertanian dan juga melalui segmen pelancongan. Pertama, spa. Spa sekarang ni banyak dah spa yang menggunakan nature spa, organic spa. Okey, menggunakan bahan-bahan yang bukan bahan kimia, menggunakan bahan-bahan daripada tanaman herba yang potensi seperti apa? Seperti kunyit, seperti pegaga, seperti aloe vera, dan banyak lagi, pokok gelenggang untuk membaki kulit, dan juga perindustrian sebagai pewarna semula jadi, sebagai apa lagi, untuk membuat racun serangga, seperti untuk pewangi. Okey, menggunakan serai makan dicampur dengan 5 purut, letak sikit pokok cili api, bunga cili api, buah cili api tu. Terus sebagai aromaterapi, dia penghasilan minyak pati. Minyak pati sekarang ni paling banyak berpotensi untuk menjana pendapatan. Sebab apa? Kebanyakan syarikat-syarikat OEM dekat Malaysia ni, dia menggunakan minyak pati sebagai elemen utama dalam penghasilan produk-produk herba. Okey, besar potensi dia. Alright, so produk makanan dan minuman, macam saya cakap tadi, menghasilkan jus tongkat ali, air kacik Fatimah, kopi, pegaga. Okey, so kek keju. Kek keju menggunakan pokok telang warna biru. Okey, rasa cheese tapi dia warna biru, menjadikan keunikan, bagi cantik, attraction. Ada air warna biru lah. Air warna biru menggunakan jus segar, menggunakan limau nipis dan juga pokok telang. Pokok telang satu lagi tuan-tuan dan puan, terutamanya golongan jasi muda di Kelantan. Kebanyakan mereka tak tahu, saya cakap pasal jasi muda, dia tak tahu yang bunga telang ni digunakan salah satu elemen utama menghasilkan nasi kerabu. Walaupun nasi kerabu sekarang ni menggunakan pewarna yang dapat daripada bentuk yang diproses dalam bentuk botol, tapi asas pada penghasilan pewarna tersebut adalah menggunakan bunga telang. Okey, berwarna biru. Okey, so itu keunikan dia. Kalau dekat Melaka kita boleh tengok pokok bunga puding warna biru, kuih warna biru macam roti jala. Okey, ada juga mengeluarkan, nak cantikkan perniagaan dia mengeluarkan bedak sejuk daripada beras dan letak sikit warna biru.
Berbedak sejuk pelbagai warna. Ada bedak sejuk warna biru, menggunakan pokok telang. Takkan nak ada bedak sejuk warna merah, menggunakan daun ros. Ada bedak sejuk warna kuning, menggunakan kunyit. Itu menggunakan elemen semua jadi. Dan orang tak gunakan chemical macam watercolor semua tak guna. Okey, tidak menggunakan itu. Boleh membahayakan pada kulit kita, pada kesihatan kita. Jadi better baik menggunakan pokok-pokok yang bahan-bahan yang menggunakan bahan semula jadi. Okey, reflexology. Reflexology ni dia punya kesan dia bukan sekadar kita yang menggunakan reflexology, tapi kepada mereka yang tukang urut. Kita dapat memberikan peluang pekerjaan kepada golongan-golongan LKU, terutama golongan yang cacat penglihatan, tapi mereka ada skill dalam menghasilkan produk, menghasilkan reflexology, dan dia urut, dia menggunakan minyak urut yang dia buat daripada campuran limau nipis, limau purut, ada juga campuran buah bidara, serai wangi untuk elemen haruman, kan? Nampak tak keunikan dia? Okey, kalau tengok dekat sini, Taman Herba dekat sekolah dah membuat awalan, dah membuat aktiviti awalan untuk mendidik kanak-kanak, mendidik anak-anak sekolah mengenai keunikan Taman Herba, keunikan herba, supaya jadi mereka boleh menghargai keindahan kita dapat dekat Malaysia ni. Okey. Dan juga Ayurveda. Ayurveda ini untuk alam perubatan. Okey, perubatan yang menggunakan kunyit untuk body scrub, untuk ketenangan. Layu kadang kunyit tu letak kat kepala. Oh, memang tenang. Okey, pembuka selera iaitu pokok kaduk untuk miangkam. Okey, landscape. Landscape menggunakan pokok bunga telang sebagai elemen utama dalam landscape. Okey, ikebana, edible ikebana menggunakan daun kantan, daun pandan, pegaga menjadi sebagai hiasan, dan perubatan, pokok berdarah menghasilkan minyak berdarah, menghasilkan minyak urut, dan taman berinformasi. Okey, taman berinformasi untuk menghasilkan mengumpulkan sebagai one stop center untuk taman herba. Ini antara taman-taman herba yang tersohor, yang popular, yang berada dekat semenanjung Malaysia. Dan saya percaya dekat Sabah Sarawak pun juga ada taman-taman herba lah. Cuma saya belum berkesempatan lagi pergi taman-taman herba yang berada dekat Taman Sabah lah. Okey, contohnya taman herba yang dekat Semenanjung, Taman Herba Nan Soha, Taman Herba 600. Dia siap ada restoran, one stop center, dia siap ada ladang penghasilan produk, dan dia juga ada museum untuk pelancong-pelancong menghayati informasi, mendapatkan informasi mengenai herba. Yang ini terdapat dekat Johor, di selatan tanah air. Di timur tanah air juga terdapat Taman Tasik Kenyir, iaitu Taman Herba di Taman Tasik Kenyir dekat Terengganu. Saya sudah pergi, memang cantik dan sangat berinformasi. Okey. Dan juga Taman Botani Negara Shah Alam, dan juga saya salah satu merupakan konsultan kepada penghasilan perunding jawatan tanya untuk menghasilkan taman herba di Taman Botani Negara Shah Alam dan Batu Gajah Perak. Okey, di Maib Serdang. Maib Serdang merupakan salah satu destinasi agrotourism yang terbaru dekat Malaysia. Dia ada juga taman-taman herba. Okey, boleh pergi. Dan juga Pusat Teknologi Floriculture Herba di Serdang. Ini tempat saya bertugas. Tempat saya bertugas ni pernah satu ketika didatangi oleh pemandu-pemandu pelancong untuk mempelajari ilmu-ilmu herba, ilmu-ilmu pokok. Okey, di Serdang. Dan Taman Herba UPN. Dan juga Taman Herba Kepala Batas. Ini antara taman herba yang terbaru yang terdapat di Malaysia, iaitu milik Jabatan Tanian dan di bawah Kementerian Pertanian, merupakan destinasi baru agrotourism. Tuan-tuan, ini semua destinasi baru agrotourism yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian Malaysia. Okey, so taman herba Bertam ni merupakan satu one stop center terbaru yang terletak di Pulau Pinang. Exit saja tol Bertam tu, belah kanan Bukit Mentajam, dia akan jumpa taman herba di tepi jalan. Dari segi accessibility mudah, dari segi linkages sangat mudah, memang sesuai untuk parking space pun banyak, memang sesuai untuk membuat pelancong menghayati herba yang ada di Malaysia. Okey, dia ada restoran, dia ada rumah urut, dia ada spa, dia ada homestay, dia ada taman-taman yang berhasilkan herba yang terdapat di negara kita. Okey, cantik kan? Daripada satu pokok herba, kita boleh menjanah pendapatan pelbagai bidang. Semua orang terasa terpiasnya. Tukang masak, tukang urut, semua terasa. Pengusaha homestay, semua terasa. Itulah uniknya herba yang ada terdapat dekat Malaysia ni. Okey, saya ada mengeluarkan satu artikel mengenai dengan keindahan edible landscape. Ataupun setelah edible landscape, setelah keindahan laman.
Okey, tuan-tuan nanti dapatkan slide ni, tuan-tuan boleh pergi dekat website dia, saya ada sediakan link dia untuk baca lah. Okey, saya menceritakan keindahan sebuah laman tu, kombinasi pelbagai jenis tanaman pun dapat menghasilkan satu perantaraan landscape yang menarik. Bukan sekadar mempunyai nilai estetika yang cantik, tapi dia ada functionality ataupun kefungsian. Maksudnya setiap benda tu kita buat ada tujuan dia. Okey, kat sini saya ingin tunjukkan aroma herba boleh membantu memori seperti pokok rosemary, pokok kenanga, pokok pandan yang wangi-wangi ni, pokok nilam yang menghasilkan aroma ni, dia boleh membantu merangsang memori kita. Okey, pokok rosemary kan boleh dimakan. Okey. Buat stick lah, buat barbecue kan, buat separatus. Okey. Dan in the same time dia boleh dihidu. Tapi tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan kena tanya, pandu pelancong ni kena tanya dengan pengusaha-pengusaha taman yang ada pokok-pokok ni, ataupun kenal pasti tanaman dulu tersebut. Sebab apa sekarang kita tahu sekarang ni tengah musim viral kan, pokok-pokok beracun. Kita kena pastikan tak semua pokok tu boleh dihidu dan boleh dipegang daun dia. Okey, kena pasti dulu. Tapi kalau setakat pokok herba, insya-Allah pokok aroma herba macam rosemary, daun pandan, kenanga, lagi apa? InsyaAllah kunyit dia memang tidak toksin, tidak membahayakan dan boleh digunakan lah. Pokok purina. Okay, saya sendiri mengamalkan daun purina untuk saya kunyak untuk menghasilkan aroma kesegaran semua jadi. Tapi dengan syarat basuh dulu pokok tu. Jangan ambil petik terus makan. Petik, basuh, bersihkan, terus kita makan. Right? So satu lagi artikel yang saya keluarkan adalah tanaman pewarna semua jadi menggunakan pokok. Nak warna biru kita gunakan apa? Pokok bunga telang. Nak warna merah, warna purple kita gunakan pokok yam ataupun keladi. Nak warna hijau, biasanya seri muka. Warna hijau bukan sekat warna hijau. Pokok pandan dia menghasilkan warna hijau, tapi juga pokok pandan menghasilkan aroma yang baik untuk buat nasi lemak. Okey, kuih pandan. Okey, alright. Okey Okey. Gabungan tanaman pelbagai fungsi. Ini juga merupakan salah satu gabungan tanaman pelbagai fungsi. Artikel saya dalam surat khabar, saya ada sharekan link kat situ. Saya menceritakan kita menghasilkan satu landscape yang menarik menggunakan pelbagai jenis tanaman yang mempunyai fungsi yang unik. Supaya apa? Supaya orang tak boring, orang tak bosan. Dan saya menulis sebagai seorang nasihat arkitek juga untuk memastikan taman yang saya kata cantik dan ada fungsi. Sebab apa sekarang ni kita nak ada message, ada objektif, ada fungsi dia sendiri. So kalau you all boleh buat pandu pelancong kat taman tu, you boleh ceritakan. Okey, pokok-pokok ni dia susun bukan sekadar sembrono, tapi dia susun menggunakan kaedah-kaedah yang betul, komposisi yang baik, hierarki pokok yang betul dan juga fungsi pokok tersebut. Okey, yang itu yang menariknya. Alright. Saya juga ada berkongsi dengan akhbar New Straits Times, akhbar berbahasa putih. Akhbar berbahasa putih. Okey. Berbahasa putih mengenai dengan pokok scented plant. Okey. Scented right plant for scented garden. Okey, iaitu menggunakan pokok-pokok cempaka, pokok-pokok wangi, bukan sekadar untuk cantikkan taman, tapi pokok-pokok ni dia ada memberikan satu elemen aromaterapi yang semula jadi pada penanam dia, pada pemilik dia. Okey. So kalau kita nak tanam pokok pun dia ada teknik dia. Okey. Dulu orang kata tangan saya panas, tangan saya sejuk, saya tak boleh tanam pokok. Itu hanya tak ada istilah tangan panas, tangan sejuk dalam dunia berkebun, dalam dunia bertani. Okey. Tangan panas, tangan sejuk itu hanya mitos saja, buang seketika. Yang ada adalah teknik yang betul. Kalau kita tak pandai tanam pokok, kita belajar untuk dapatkan teknik yang betul. Okey, supaya pokok kita itu sihat bila lepas ditanam. Okey, so saya ada sharekan satu video, okey, untuk tuan-tuan kita tengok video ni mengenai tangan panas dengan sejuk supaya kita tak ada alasan untuk bercucuk tanam. Saya ingin tekan kat sini, tangan panas, tangan sejuk adalah mitos semata-mata. Yang ada adalah teknik yang betul. Okay, kita saksikan video ni ya. Selamat pagi Malaysia. Tapi bercakap tentang taman dan kehijauan ni, ada yang pandai tanam pokok, ada yang tak pandai tanam pokok. Macam tu. Itu yang mitos tangan panas tangan sejuk. Tangan sejuk. Kita nak saksikan bikisan.
Ramai dalam kalangan kita yang berminat dengan aktiviti pertanian. Namun, ramai juga merasakan dirinya tidak sesuai dengan aktiviti tersebut. Ini kerana mereka beranggapan bahawa tangan panas. Rata-rata ada yang berpendapat bahawa andaian tangan panas dan tangan sejuk ini cuma mitos semata-mata. Tangan panas, tangan sejuk ni tak adalah macam tu. Saya rasa ini satu mitos saja. So bukanlah kalau tangan panas nak rendam dalam air panas ke, nak rendam dalam air sejuk ke. Ini adalah sebenarnya alasan orang gunakan untuk tak mau menanam pokok. Tapi rasanya bagi saya, kalau kita ada minat, semua boleh. Ada ke tangan panas, tangan sejuk? Setahu saya, orang dulu-dulu masa dekat kampung yang gunakan tangan panas, tangan sejuk sebenarnya terpulang pada kita. Sebenarnya kalau kita berminat untuk menanam, apa-apa kerja pun kita boleh buat. Sebenarnya itu hanya alasan saja tangan panas, tangan sejuk. Sebenarnya tangan panas, tangan sejuk ni tak pernah wujud lah. Cuma tu andaian lah. Kalau orang dulu-dulu, kenapa tanam pokok tak ni kan, tak jadi, tak subur. Jadi kata-kata lah tu tangan panas, tangan sejuk. Sebenarnya itu dongeng je lah. Tahukah anda bahawa teknik yang tidak betul dalam pertanian akan menyebabkan pokok yang ditanam tidak menjadi dan mati? Justru, anda akan merasakan bahawa andaian tangan panas adalah betul. Sebenarnya, anda tidak mempraktikkan teknik yang disarankan. Anda haruslah menyediakan peralatan pertanian yang lengkap sebelum memulakan aktiviti pertanian. Sebelum kita melakukan aktiviti penanaman ataupun aktiviti pemasuan ataupun menanam pokok dekat lapangan, pertama sekali antara perkara yang penting adalah kita kena sediakan peralatan bersesuaian. Kita kena sediakan tempat untuk nak melakukan penanaman. Okey, bila dah sedia, dah semua barang tu dah ada, baru kita boleh mulakan. Kedua, kita menyediakan peralatan yang sepatutnya. Okey, macam saya sebut tadi, jangan menggunakan peralatan selain daripada pertanian punya peralatan seperti pen, kunci kereta, pembaris untuk memotong polybag. Sebagai contohnya, untuk menanam tanaman daripada pasu semayan, mula-mula pilih pasu yang mempunyai lubang pengaliran. Tutup lubang pasu dengan serpihan pasu. Masukkan tanah campuran 1/3 daripada saiz pasu. Pegang pasu semayan dengan erat. Tanggalkan pasu tersebut perlahan-lahan. Pastikan root ball atau bola akar tidak pecah. Kemudian, letak pokok tanaman di bahagian tengah pasu. Masukkan lagi tanah campuran ke dalam pasu sehingga penuh. Kemudian ratakan tanah campuran. Selepas itu, siram pokok menggunakan alatan penyiram yang betul. Letakkan tanaman yang baru dipindahkan ke dalam pasu tadi di tempat yang bersesuaian, iaitu di kawasan separa terik. Dia punya poin dekat sini adalah root ball sangat penting. Jadi dua teknik yang saya gunakan tu daripada pasu semayan dan juga daripada tanah campuran, semuanya kalau tengok tidak mengganggu atau mencederakan root ball. Itu teknik yang paling penting. Jadi kat sini, kalau teknik yang betul dalam penanaman atau pemasuan semula, memang takkan ada wujudnya istilah tangan panas, tangan sejuk. Manakala teknik pemasuan yang kedua pula ialah teknik pemasuan pokok daripada polybag. Mula-mula sediakan pasu, kemudian tutup lubang pasu dengan serpihan pasu. Masukkan tanah campuran lebih kurang 1/3 daripada saiz pasu. Potong di bahagian bawah polybag. Buka polybag di bahagian bawah. Kemudian masukkan polybag ke dalam pasu. Tarik keluar plastik polybag secara perlahan-lahan. Masukkan lagi tanah sehingga penuh. Rata dan padatkan tanah. Siram dan letakkan di tempat yang bersesuaian. Selamat pagi Malaysia. Macam mana? Dah belajar kan? Tangan panas, tangan sejuk. Ada ke? Tak ada kan? Yang ada adalah teknik yang betul. So kita jangan membelenggungi diri kita dengan elemen-elemen yang mitos-mitos yang tak boleh dimasuk akal ni. Okay. Saya seorang pekerja pertanian. Okay. Saya tanam pokok mesti hidupnya tangan saya sejuk. Tiba-tiba esok saya tanam pokok, teknik tak betul, pokok termati. Takkan tangan saya panas pula. Okay. Sebenarnya tangan panas, tangan sejuk memang tak ada. Yang ada adalah teknik penanaman yang betul. Okay.
Right. Keunikan herba ni pula, kita sambung herba dari segi keunikan dia boleh menghasilkan produk daripada bunga. Contoh bunga telang, daripada kulit pokok, 6%, contohnya pokok kayu manis. Okey, pada akar, of course, tongkat ali. Okey, pokok ekor ular, akar dia untuk menghasilkan bius. Okey, pokok daripada buah, pokok miracle fruit. Pokok miracle fruit ni maksudnya pokok buah ajaib. Pokok miracle fruit ni digunakan kepada orang kata untuk pesakit kanser, untuk anti kanser, tapi pokok miracle fruit sebenarnya untuk pesakit kanser yang sedang selesai menjalani ujian kemoterapi. Okey, kebijakannya bila pesakit kanser yang menjalani ujian kemoterapi, dia akan hilang geria makan, rasa makan, hilang selera makan. Sebab apa? Hilang selera makan kerana dera rasa mereka di lidah mereka tidak berfungsi. Jadi pokok buah ajaib ni, buah dia ataupun miracle berry ni yang membantu dalam memberikan kesembuhan taste bud, saraf rasa pada lidah kita. Itu keunikan dia. Okey, juga kacang dan juga daun. Okey, pokok daun seperti pokok kunyit, pokok halia, okey, dan pokok kacik Fatimah. Daripada daun yang kita proses. Okey. Herba untuk menghasilkan produk ni dia ada 4 jenis. Biasanya lah. Okey, pertama herba tu boleh dimakan terus. Seperti pokok pelala gajah, pokok purina, pokok pegaga, makan terus, maksudnya petik, makan sebagai ulam-ulaman, pokok gajus, okey. Dan seterusnya digunakan sebagai serbuk, serbuk kunyit, dia proses sebagai serbuk seperti serbuk kunyit, okey. Ada juga pakai racikan akar kayu daripada akar kayu seperti tongkat ali, bisa kucing pun ada, okey. Empedu bumi pun ada, okey, snack daripada minyak pati. Okey, ni antara 4 produk yang biasa yang boleh dihasilkan dalam penghasilan herba, produk-produk herba. Dari segi keanekaan, tengok keanekaan dia. Satu pinggan tu ada pokok herba dah 400 serai makan. Okey, lepas tu pokok pandan, daun pandan boleh balut makanan, boleh buat herba, makanan jadi harum. Dan pokok kari, daun kari. Okey, untuk goreng, untuk merancak, menyedapkan lagi makanan kita goreng. Bunga kantan, 5 purut, serai makan, kesum, dan juga pudina, vanila, 5 purut, halia, kunyit. Ini semua antara keanekaan yang terdapat daripada pokok herba, bukan sekadar untuk menghasilkan perubatan produk yang baik, tapi dia juga boleh memberikan nilai tambah kepada kita. Okey. Dari segi khasiat, banyak. Okey, herba dekat tengah-tengah tu. Kita tengok warna kuning, warna hijau tu. Herba dekat tengah-tengah tu. Okey, dia boleh membuat hype sebagai sumber-sumber perubatan. Okey, untuk anti sihir biasanya menggunakan kena sihirkan pokok-pokok yang orang kata boleh membantu anti sihir, macam pokok sirih makan kan. Untuk stroke, untuk baki diri rasa, untuk resdung, untuk pencernaan, untuk anti kolesterol, untuk selsema, untuk anti klomomo, dan macam-macam pelbagai lagi fungsi perubatan yang boleh dihasilkan daripada pokok herba. Macam-macam lagi Saya cuba buat satu from raw to product. Saya cuba nak buatkan satu anjakan paradigma pada panduan kita ni. Okay, contohnya pokok kunyit. Pokok kunyit biasanya orang gunakan untuk masak, betul? Goreng ikan dan pelbagai lagi lah. Tapi sebenarnya hakikatnya pokok kunyit kita boleh gunakan A to Z, daripada daun, pada buah dia, rhizome dia, okay? Dan juga daripada kedua-duanya sekali, daripada akar dia sekali. Pertama, untuk menghasilkan serbuk. Okay? Serbuk dia kita boleh buat, bukan sekadar untuk buat goreng, tapi serbuk dia kita boleh menghasilkan jus minuman untuk membaiki sistem dalam badan kita. Terutamanya sistem dalam badan kita lah, antioksidan kepada dalam badan kita. Ada juga orang letak kunyit sebagai membaiki peredaran, kalau untuk wanita minum jus kunyit untuk membaiki peredaran kitaran haid mereka, dan juga ada juga untuk membantu dalam elemen kesihatan seperti untuk menguruskan badan lah. Tapi sebagai untuk segala untuk kegunaan dalaman, kita mesti mendapatkan yang nasihat daripada pakar-pakar perubatan dahulu. Okey, dan yang paling banyak digunakan sekarang ini adalah serbuk kunyit sebagai elemen kecantikan untuk spa, untuk merawat meluluh badan. Okey, bersihkan badan, menyegarkan badan,
segarkan badan selain daripada memberikan kesegaran, dia juga memberikan pegat aroma. So, apa yang saya sampai kat sini, you all tengok, satu tanaman kunyit bukan sekadar untuk digunakan makan saja, tapi boleh pelbagai fungsi. Okey. Jadi kalau you all tanam kunyit, contoh, jual kunyit jangan untuk makan saja. Boleh jual kunyit untuk sama ada untuk buat makanan, untuk buat perubatan dan juga untuk buat kecantikan. Nampak? Okey, kita explain kat benda pelancong. Okey, yang mengatakan tanaman kita ni bukan satu function, ada pelbagai jenis function. Keunikan kat Malaysia ni, satu tanaman boleh menghasilkan pelbagai jenis produk. Belalai gajah. Belalai gajah merupakan tanaman, dia nama orang Melayu dia pokok belalai gajah, tapi nama orang putih dia Sabah snake grass. Okey, Sabah snake grass. Gerun nama dia. Okey, Sabah snake grass. Dia daripada daun, daripada batang dia. So daun dia, pokok ni kita boleh makan terus. Okey. Tapi macam saya cakap tadi lah, kena makan terus, kita kena pasti dulu, kena petik, kena bersihkan dulu. Okey. Then dia juga boleh menghasilkan serbuk, blend dengan jus. Kalau dia rasa pahit, tapi kalau tak nak rasa pahit, dia boleh letak dengan apple hijau dan juga boleh menghasilkan kapsul. Kapsul tuan-tuan, untuk khasiat untuk belalai gajah ni adalah sebagai anti kanser, kencing manis, mengatasi kencing manis, darah tinggi, anti stres, antioksidan dalam badan kita. Okey, nampak tak? Kan satu pokok tu pelbagai hasil boleh digunakan. Pelbagai cabang pendapatan yang boleh kita gunakan untuk menjana pendapatan. Okey. Okey, ini semua kenal, tak kenal tak tahulah. Okey, ini pokok pandan wangi. Pokok pandan wangi paling mudah apa? Daun kita racikkan. Kalau bawa kereta beli durian, kereta bawa durian, kita letak pandan wangi. Ambil pandan wangi, racik-racikkan, letak dekat kereta. Kereta akan bawa wangi aromaterapi. So dia sebagai menghasilkan minyak pati. Minyak pati untuk buat aromaterapi, untuk buat wangian, untuk buat tambahan pada pewangi. Okey. Dan minyak pati dia boleh digunakan untuk menghasilkan warna hijau. Pokok pandan ni dia edible, tapi dia edible indirect. Indirect maksudnya dia tak boleh makan terus. Jarang orang makan daun pandan petik makan. Tapi daun pandan boleh dimakan, tapi kena proses. Dapatkan bau dia, aroma dia, dapatkan colours dia daripada minyak pati dia. Kalau okey, ni saya sentuh sikit dari segi etnik. Etnik yang kita nampak adalah kaum Malaysia, terutamanya kat Malaysia, menghasilkan bunga rampai daripada daun pandan. Itu yang saya kata unik, estetiknya satu herba tu. Setengah-setengah etnik kat Malaysia ni, atau kaum kat Malaysia ni gunakan satu pokok tu untuk menghasilkan elemen yang mereka suka. Macam orang Melayu memang dia suka bunga mangga, bunga rampai menggunakan daun pandan untuk wangi. Tengok nasi lemak pandan warna hijau. Biasa nasi lemak warna putih. Kita cuba warna sikit bagi kelainan, bagi orang kata value added. Nasi lemak warna merah, nasi lemak warna biru, nasi lemak warna hijau, nasi lemak warna kuning, semua ada. Okey, nampak tak? Keunikan pokok daun pandan bukan sekadar untuk masak, tapi pelbagai elemen produk yang kita boleh buat. 5 purut. 5 purut bukan 5 purut sinonim dengan masakan tom yum di Malaysia ni. Okey. Saya tahu tom yum lah. Tak ada 5 purut memang tak sedap lah. Okey. So 5 purut tengok pada buah dia. Buah dia memang kita tak boleh makan. Tapi buah dia kita boleh gunakan untuk proses perubatan. Okey, proses menghasilkan produk. Daun dia kita boleh masukkan bagi memang wangi. Saya sendiri suka petik daun 5 purut. Saya petik daun 5 purut, saya bersihkan, saya gunyung-gunyungkan kat tangan, saya bau. Okey, orang tahu tak minyak wangi, minyak angin yang kita duk hidu, minyak kapak semua tu. Salah tu elemen dia ada citrus. Citrus ni lah daripada pokok 5 purut. Okey. So 5 purut dia boleh menghasilkan sabun wangian, sabun mandi. Dia boleh menghasilkan minyak untuk sapu, untuk lomur kat badan. Dia juga boleh menghasilkan buah dia. Saya pernah buat produk sabun kecantikan daripada pokok 5 purut. Daun dia kita hancur-hancurkan, buah dia kita potong-potong, kita buang biji, kita blendkan, jangan terlampau hancur, letak air sikit dan dia akan jadi body scrub. Ambil sapu kat badan. Okey. So memberi peluang kepada siapa? Ada satu usahawan, saya cerita usahawan saya di Sabak Benam, dia mengusahakan daun 5 purut. Banyak daun 5 purut dia. Tapi dia rasa kecewa sebab apa?
Suatu ketika dulu dia kata 5 perut dia hanya untuk makan. Siapa nak makan 5 perut banyak ni? Okey. Saya cakap dia, bang, abang buat satu produk daripada 5 perut. So abang pastikan pokok abang ni bukan menghasilkan untuk makan tapi menghasilkan pelbagai jenis produk. So dia sahut cabaran tu, alhamdulillah dia dah nampak dah. Dia kita linkkan dengan syarikat OEM akan beli daun 5 perut dia untuk buat produk. Nampak tak cabang pendapatan kat situ? Okey. Alright. Ini paling glamour sekali. Okey. Paling glamour sekali. Alright. Pokok blue pine. Blue pea vine ataupun pokok telang. Rakyat Kelantan wajib tahu pokok ini yang digunakan untuk menghasilkan nasi kerabu. Kenapa saya cakap macam ni? Saya masih lagi, saya pernah buat survey dekat golongan anak muda Kelantan, mereka pun tak tahu. Oh, ini pokok digunakan untuk buat, bunga digunakan untuk buat nasi kerabu. Okey. Awas Right. So, bunga dia boleh sebagai pewarna, dia akan serbuk untuk sebagai pewarna, untuk buat air ke, untuk apa. Saya pernah minum nasi kerabu pula. Saya pernah minum air bunga telang, dia berwarna biru. Okey, memang sedap air dia. Okey, tak ada rasa apa pun tapi bagus untuk anti-cancer, untuk antioksidan, release stress, depression, ketenangan, is the best. Anti-cancer tu tidak saya tersasar tadi, bukan anti-cancer. Ketenangan, relax, anti-stress, memang baguslah. Okey, right. So dia tak ada rasa apa, dia macam rasa sirap. Tapi warna biru. Okey, so dia antara edible flowers yang boleh kita gunakan. Okey, alright. Kan dia, ni rakyat Malaysia rakyat Malaysia yang menang pertandingan masakan dunia dekat Island tak silap saya. Pingat emas untuk nasi lemak bunga telang. Simple, nasi lemak warna biru. Telah memberikan kejayaan kepada Siti Safura Tawil meraih Johan di pertandingan Culinary Chef di Island tahun 2020. Baru lagi. Okey, di Island pada bulan Februari sebelum PKP lah, 6 Februari. Dia menggunakan pokok bunga telang di Island. Orang Island kata, wow, pelancong Island kata, di Island di Island, wow, uniknya. Okey, nasi lemak warna biru. Saya biasa makan nasi lemak warna putih. Tiba-tiba ada nasi lemak warna biru. Sangat terkejut Mak Saleh tu. Okey, menang. Menang dia. Okey, so from apa? Daripada bunga telang. Okey, nampak tak? Ini keunikan dia. Okey, so you boleh cerita. Orang putih ni, pelancong ni tuan-tuan, dia suka makan benda yang pelik-pelik. Kalau sebut nasi lemak warna biru, nasi lemak warna merah. Kalau janganlah cuba benda-benda lain pula. Okey, bukan pelik kan, dia tak ni pula, tapi kita cuba tarikkan tarikkan kepada pelancong kita keunikan Malaysia daripada yang terhasil daripada herba-herba yang ada dekat Malaysia ni. Okey. Alright. So kat sini pada artikel menunjukkan telang menjadi pewarna remedi semula jadi. Warna untuk kesihatan yang baik. Kesan positif biru pada minda dan tubuh. Nak jadikan cerita, saya punya warna kegemaran juga warna biru. Dia tenang, relax, okey, dan generate energy kepada diri saya. Okey. Dalam slide ini saya ada senaraikan pelbagai jenis-jenis herba yang sangat berpotensi yang ada dekat Malaysia yang boleh digunakan pelbagai bidang perubatan, bidang masakan, bidang kosmetik, bidang pembuatan, semua sekali. Okey, kita ada misal kucing, kacik Fatimah, belalai gajah, hempudu bumi, peria katak, merunggai ataupun superfood dan pelbagai jenis tanaman lagi. Okey. Kita ada kesum. Kesum tu yang digunakan untuk buat asam pedas. Kesum digunakan untuk buat laksa. Juga kesum boleh, aroma dia boleh membantu dalam memberi nilai tambah yang baik dalam kesihatan. Contoh utamanya kalau kepada tuan-tuan dan perempuan ataupun siapa saja yang mengenai tekanan darah rendah. Okey, kalau dekat rumah ada kesum, petiklah kesum tu. Okey, bersihkan dulu. Romo-romo hancur-hancurkan tangan kat kesum kat tangan, kita bau. Nikmati bau kesum tu. Okey, kesum tu dia ada satu bahan yang boleh menenangkan fikiran dan membantu dalam kita punya mood kita lah. Okey. So kesum, kita ada cili api, kita ada kunyit, daun pandan, kucai, pudina, pokok telang, rosemary, kucai. Kalau nasi, kalau kita buat invite tak sedap lah tanpa kucai. Kalau kita buat char kway teow tak sedap tanpa kucai. You tahu kan? Jadi saya sebut kuih invite, kuih apa tu? Kuih invite memang tak sedap kalau tak ada kucai. Nak tahu kuih invite tu kuih apa?
Memang terkenal sekarang ni. Okey. Kuih imbat-imbat itu ada bahasa kalau orang Johor panggil kuih jemput-jemput. Cekodok. Cekodok tu mesti ada daun kucai untuk sedap. Okey. Okey, kuih imbat-imbat. Cakap dengan Mak Saleh, pelancong kita, saya suka kuih imbat-imbat ataupun kuih jemput-jemput. Right? Okey, so pokok sirih, pokok patah wali, sorai makan, 5 nipis, 5 kasturi, 5 purut, belimbing buluh, selasih, kantan. Belimbing buluh mesti ada dekat orang Pahang. Orang Pahang mesti ada pokok belimbing buluh sebab apa? Salah satu bahan digunakan untuk buat sambal hitam. Tak ada 5 purut, tak ada pokok belimbing buluh, memang orang kata tak Pahang lah orang tu. Okey. Sebab dia ada pokok, dia ada apa nama? Bahan yang digunakan untuk membuat sambal hitam. Okey. So pokok sirih juga boleh menghasilkan untuk orang Melayu juga, etnik Melayu menggunakan pokok sirih untuk membuat sirih junjung. Kan? Dalam antaran perkahwinan, serai junjung juga merupakan salah satu kepercayaan kita etnik Melayu ni, merupakan satu elemen yang kena ada dalam meminang hantaran sirih junjung. Hantaran tu mesti ada sirih junjung. Letak beg helmet ke, letak beg ke, letak jam ke, letak kasut ke, tapi sirih junjung tu mesti ada. Nampak tak? Bukan sekadar untuk makan. Orang dulu makan untuk sirih adalah untuk menguatkan gigi mereka. Terutamanya kaum India. Mesti kena kunyah sirih. Itu saya sebut tadi dari segi elemen etnik. Itu estetiknya herba ni. Okay. Etnik India, kaum India ada suka makan sirih. Saya punya pekerja ada ramai India, dia akan makan daun sirih untuk kekuatan gigi dia. Okay. So kita juga boleh menghasilkan sabun mandi daripada daun sirih untuk ketenangan. Nampak tak kehebatan herba yang ada dekat Malaysia ni. Alright. Ni kalau tengok pokok selasih dandi ataupun Stachytapeta jamaicensis. Stachytapeta selasih dandi lah adalah salah satu pokok yang digunakan melalui akar dia untuk menghasilkan bius. Bius perubatan tu. Ni pokok selasih dandi. Okey, bidara kampung untuk merubatkan anti sihir. Bidara kampung, pokok bidara untuk anti sihir. Di kepercayaan orang Melayu untuk anti sihir. Okey, kepercayaan lah. Okey, so mahkota dewa untuk buat makanan, untuk buat untuk buat jus minuman. Kopi mahkota dewa. Macam mana buat untuk antioksidan, untuk anti stres, untuk kurangkan kandungan, membantu mengurangkan kandungan kolesterol dalam badan kita. Okey, serai wangi. Serai wangi biasanya jarang digunakan untuk produk makanan, tapi serai wangi untuk produk wangian. Okey, untuk buat pendastrian. Okey, buat daun dia. Serai wangi dengan serai makan senang ya tuan. Serai makan daun dia nipis, daun dia tak tebal. Daun dia tak panjang. Okey, serai wangi pada jauh nampaknya tebal, nampaknya susah sikit, tebal sikit, lebar sikit. Itu serai makan. So itu serai wangi. Okey. So pokok ciprukan, Phaceris angulata. Okey, dan pokok ladi hitam, Piper nigrum, digunakan untuk buat black pepper, digunakan untuk paprik. Okey, tuan-tuan dan puan, saya ada masukkan senarai jenis-jenis tanaman. Okey, kalau tengok tadi juga ada berserta dengan nama saintifik. Kadang-kadang ni kita tak tahu pelancong-pelancong datang kat Malaysia ni dia seorang botanis. Saya pernah bersembang dengan seorang pelancong yang datang kat Malaysia masa dia pergi Taman Botanik Shah Alam. Okey, saya cerita saya cerita pasal pokok 5 purut. Okey. Kita ni pokok 5 purut dia ataupun kaffir lime, bahasa putih dia kaffir lime, dia confuse. Okey. Then bila saya cakap the botanical name for kaffir lime is Citrus hystrix, then tiba-tiba dia berubah. Wow, thank you so much. I cakap, why? So actually I'm a botanist. I'm a botanist from Scotland actually. So dia memang dah dididik menggunakan nama saintifik. So what I'm trying to tell here is nama saintifik is a universal name. Okay, kalau you sebut apa contoh? Kalau you sebut 5 purut lah. Kalau you sebut 5 purut pergi negara luar, kebanyakannya tak faham. Negara dia sebut lain. Kita ambil contoh bende. Malaysia panggil bende. Negara luar panggil okra. Germany panggil okra. Tapi kalau you pergi Jerman cakap bende, dia tak faham. Tapi kalau pergi Jerman cakap hibiscus escalanthus, mungkin dia faham. This is okra. Lain tempat, lain berbeza nama sebutan dia. Sebab tu saya sediakan sini nama saintifik. Sebab kita tak tahu kan, kebanyakannya pelancong-pelancong kita mungkin ada daripada botanis yang kita tak tahu latar belakang dia. Bila dia refer nama saintifik, dia akan faham. Alright?
Scientific name is a universal name. Alright. So ladi hitam, okey, pecah beling ataupun pecah kaca dan juga tembaga swasta. Ni antara pokok-pokok herba yang ada value yang saya senaraikan kat sini lah. Tuan tengok ni, ini yang berlaku dekat zoo negara ni pada tahun 2019. Gajah mandi serbuk kunyit untuk merawat penyakit kulit, luka kecil dan gigitan serangga. Kerana kunyit juga berperan sebagai antiseptik. Nampak tak? Kunyit bukan sekadar untuk kosmetik. Kunyit bukan sekadar untuk makan. Kunyit bukan sekadar untuk perubatan. Tapi kunyit juga boleh membantu dalam menyembuhkan sakit-sakit kulit pada seekor gajah. Nampak tak bisnesnya kat sini macam mana? So berapa puluh kilo daun serbuk kunyit yang digunakan untuk membaki seekor gajah. Tapi Alhamdulillah ini finding daripada zoo negara. Okey, sebuah syarikat terkemuka telah menaja serbuk kunyit ini untuk memberikan tunjuk kepada gajah juga boleh, haiwan juga boleh disembuhkan dengan menggunakan serbuk kunyit yang secara semula jadi. Mungkin kos perubatannya mahal, tapi menggunakan kunyit yang sangat murah. Memandikan dia untuk membaiki, beri manfaat kepada seekor gajah tersebut. Nampak tak tuan-tuan keunikan dia? Okey. Daripada herba tadi. Estetiknya herba kita tu ada nilai yang tinggi. Ini untuk ikan pula. Herba yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang terhadap kepada ikan adalah untuk sebagai antibiotik untuk membaiki sistem imun ikan adalah pokok apa? Pokok sirih, pokok lemuni, pokok pecah beling, pokok aloe vera. Gabungan keempat-empat pokok ni digunakan untuk membuat antibiotik kepada ikan. Okey, Kak Melaka lah, Kak Melaka. Contoh ni ikan Kak Melaka juga. Ada satu pokok dia panggil pokok buah Melaka. Phyllanthus emblica. Buah Melaka tu merupakan, kita tahu pokok negeri Melaka mendapat nama daripada sepohon pokok dinamakan pokok buah Melaka. Buah Melaka tu kaya dengan vitamin C. Juga boleh dibuat perubatan sebagai ikon negeri Melaka. So benda-benda yang kita tunjukkan kehebatan herba-herba yang ada kat Malaysia ni untuk perubatan manusia, perubatan haiwan dan untuk sebagai elemen-elemen pelancongan. Sangat besar tuan-tuan potensial dia. Okey. So kat sini saya ada garis panduan kan 5 panduan yang sangat penting untuk kita bermain dengan herba. Pertama, panduan penjagaan. Kurangkan penggunaan untuk kalau kita ada taman herba, kita nak musnahkan taman herba, pertama sekali panduan penjagaan dia, kurangkan penggunaan bahan kimia untuk mengawal perosak-perosak dan penyakit. Okey, serangga dan penyakit. Okey, nak tuai hasil pada waktu sesuai. Contohnya, tongkat ali. Jangan hari ni tanam, lagi tahun depan bawa harvest. No. Tongkat ali memerlukan masa yang sangat lama untuk dihasilkan, untuk mendapatkan akar yang baik. Okey, so bagi menjaga kualiti tanaman dan produk yang dihasilkan tu, penjagaan kena betul. Okey. Jangan sebarangan. Right. Seterusnya, panduan penggunaan. Lakukan pemeriksaan herba dengan betul dan selamat. Ingat, kita nak buat benda tu kena buat dalam sentiasa bersedia. Hygienity, kebersihan. Pakai mask. Okey. Bukan COVID-19 yang pakai mask. Sekarang pun kena pakai mask. Okey, untuk menghasilkan pokok-pokok herba. Produk-produk dia. So gunakan peralatan bersesuaian untuk melakukan proses herba. Okey, silap teknik untuk memproses herba dia belum jadi toksik pada kita. Saya belajar dengan siapa tuan-tuan? Saya belajar Pak Winarto di Indonesia untuk menghasilkan herba produk-produk herba. Okay, kita kena bersihkan diri kita. Okey, panduan pemakanan. Yang ketiga, basuh telur tanaman yang tak digunakan. Jangan petik terus guna, terus proses, terus masak. Basuh dahulu. Benda-benda asas ni. Okey, jangan makan berlebihan kerana ia boleh menjadi toksik dalam badan kita. Kita tahu. Okey, pokok belalai gajah contohnya boleh mengawal kencing manis, tekanan darah tinggi. Dengan syarat kita makan 1 atau 2 atau 3 helai daun dia. 2 atau kita makan terus ataupun 2 atau 3 helai daun kita proses dengan apple. Kita tahu. So bila kita tahu, kita jangan overdose pula. Jangan ambil setangkai. Kalau orang kata 2 hingga 3 helai daun cukup. Jangan ambil satu pokok tu kita telan. Jangan. Bahaya. Okey, belada akan toksin pada badan kita. Okey. Kalau boleh makan herba ni jangan campur dengan bahan sintetik. Bahan campuran yang
yang dibuat secara sintetik ataupun secara kimia. Jangan Okey. Panduan perubatan pula, minta nasihat pakar perubatan sama ada moden ataupun tradisional untuk menggunakan satu herba tu. Minta juga khidmat nasihat daripada pakar tanaman herba. Ada juga minta nasihat pada saya macam mana nak gunakan herba tersebut. Okey. Ingat, minta pendapat. Okey. Makan produk yang kesihatan yang berdasarkan herba yang mendapat pengiktirafan Kementerian Kesihatan Malaysia dan mempunyai sijil halal JAKIM. Sebab apa? Kementerian Kesihatan Malaysia mempunyai lab untuk memproses herba, produk kosmetik ke, produk perubatan ke yang terbaik. Okey. Kalau kita beli produk tu tak ada pengesahan daripada KKM, kita jangan makan. Tak ada sijil halal JAKIM, kita jangan buat, jangan makan. Okey. Itu panduan perubatan. So, panduan kelestarian. Ini sangat penting. Kita nak pastikan herba kita ni sustainability. Sustainability ni juga, elemen sustainability ni juga elemen yang paling penting dalam bidang pertanian di seluruh dunia sekarang ni. Kalau tengok IG, Facebook, negara-negara luar dia pentingkan sustainability untuk pokok-pokok ni. So apa dia tahu pokok-pokok ni juga membantu dalam menceriakan alam sekitar, mencantikkan alam sekitar kita. Kalau tuan-tuan tengok pada musim COVID lepas, kita lockdown sebulan lebih, kita dapat kajian mengatakan cuaca alam sekitar kita, bumi kita ni sekarang bersih, tengah rehat. Sebab apa? Tak adanya aktiviti manusia. So pokok-pokok lah yang membantu dalam peranan dalam membaiki sistem penggunaan di alam sekitar kita lah. Okay, pertama, lakukan aktiviti conservation, conserve dan preserve. Okay, pelihara dan memelihara tanaman herba ni kerana merupakan khazanah alam yang sangat tinggi nilai dia. Okay, wujudkan jana pasma herba sama ada berskala kecil ataupun besar. So kalau sebagai pelancong pula, kalau ada pemandu pelancong pula, kalau ada pelancong-pelancong yang berminat dengan pokok-pokok herba ni, bawakan dia pergi dekat tempat yang menjual pokok herba, produk herba. Jangan benarkan mereka petik pokok-pokok herba yang didisplaykan dekat taman-taman herba tu. Alright? Ada tempat yang jual sebenar-benarnya. Okey. Seterusnya, kurangkan aktiviti penukaran herba secara haram. Kalau kita jalan tengok ada pokok tongkat ali, jangan cabut. Ini tongkat ali je, cabut. Tak sesuai lagi, kita cabut. Kita kena tahu. Okey. Biasanya taman-taman awam sekarang dah mula tanam pokok herba dah. So hargai dia, jangan kacau pokok tu. Okey. So lakukan teknik tuai yang betul. Jika kaedah tuai yang betul dan tempoh yang bersesuaian. Okey, tengok misal kucing tu, kita tahu misal kucing tu memang bagus untuk kencing manis, untuk darah tinggi. Nampak misal kucing tu berjalan, kita yang petik je. Jangan, kita kena buat tuaian hasil tu dengan betul. Alright. So ni antara panduan 5 panduan yang saya compilekan adalah sangat penting dalam kita pastikan dunia herba kita ni, terutama herba kita ni mendapat terpelihara dan kita sebagai manusia, sebagai pengguna pun mendapat manfaat dan faedah dia. Okey, so ni panduan-panduan dia. Jangan sembarangan. Alright. Dah nak sampai penghujung dah. So akhir kata daripada saya, sayangilah khazanah alam yang telah dianugerahkan kepada kita kerana kesemua khazanah alam ini mempunyai nilai estetikanya tersendiri. Okey, kat situ ada nombor telefon saya dan nombor saya Muhammad Adil Salihin bin Samsudin, pegawai tanaman dan juga arkitek landscape di Jabatan Pertanian di bahagian bangunan industri tanaman. Ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi mendengar sesi perkongsian saya untuk program Siti RE ini supaya tuan-tuan dan puan dapat menjadi seorang pemandu pelancong yang baik dan mendapat membawa jati diri kita sebagai rakyat Malaysia untuk memelihara alam sekitar kita dan memberi didikan kepada pelancong-pelancong yang terdiri daripada pelancong dalam negara atau luar negara supaya mereka dapat menghayati, menghargai juga nikmat alam sekitar, flora dan fauna yang terdapat kat negara kita. Okey, dengan ini saya ingin mengatakan bahawa pokok herba bukan sekadar untuk makan, tapi pokok herba juga boleh memberikan pendapatan pelbagai bidang dan juga boleh menjana industri pelancongan di negara kita. So sehingga kita berjumpa lagi, insya-Allah dalam slide ni saya ada sediakan pelbagai soalan kuis yang agak mudah. Apa yang dalam kuis tu saya ada ceritakan dalam penceritaan saya dan saya harapkan tuan-tuan dan puan dapat menjawab soalan dengan tenang, relax. Dan saya sekali ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ATIM dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, MOTEP, kerana sudi menjemput saya
jadi seorang penceramah dalam program CTRE. Dan akhir kata daripada saya, segala yang baik itu datang daripada Allah dan segala yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri. Maaf jika terkasar bahasa dan tidak minta maaf jika terdapat segala kesulitan dalam program sepanjang sesi perkuliahan saya inilah. So saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat berjaya. Assalamualaikum.